Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tingkatan 2 kali ini akan membincangkan tajuk Rukhsah Anugerah daripada Allah Unit 1, iaitu menyapu balutan. Dalam tajuk kali ini, kita akan membincangkan tentang menyapu air ke atas pembalut luka bagi menggantikan wuduk untuk membolehkan ibadah seperti solat dapat dilaksanakan. Perbuatan ini untuk mengelakkan kemudaratan sebelum luka sembuh. Seterusnya, mari kita lihat hukum menyapu balutan. Hukum menyapu balutan adalah wajib ketika berwuduk dan mandi wajib sebagai ganti membasuh atau menyapu anggota wuduk yang sakit. Seterusnya, mari kita lihat dalil tentang menyapu balutan. Menyapu balutan dibenarkan oleh syarak bagi menjaga maslahat diri manusia ketika kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan kisah seorang sahabat yang luka di kepala. Sahabat Rasulullah tersebut bermimpi telah melakukan persetubuhan. Lalu dia mandi wajib. Perbuatan tersebut menyebabkan dia telah meninggal dunia. Apabila mendengar kejadian ini, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, "Innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khiqah, summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi." Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut luka dengan perca kain. Kemudian dia menyapu air di atas balutan dan mandi keseluruhan badannya, iaitu mandi wajib. Sebelum itu, mari kita kenali beberapa jenis luka yang biasa terjadi kepada manusia. Yang pertama ialah luka calar. Luka calar ini adalah disebabkan kulit seseorang yang bergeser dengan sesuatu permukaan yang kasar. Manakala yang kedua ialah luka terhiris. Luka terhiris biasanya kulit terpotong sedikit oleh benda yang tajam. Yang ketiga adalah luka melecur. Luka melecur ialah berlaku apabila kulit kita terkena benda yang panas atau bahan yang boleh mengkakis seperti asid. Kemudian seterusnya, luka terkoyak. Luka terkoyak adalah luka yang terbuka kerana terkena benda yang tajam yang bersaiz lebih besar. Seterusnya, luka tembus, iaitu anggota badan yang tertusuk oleh benda yang tajam. Dan yang terakhir adalah luka terputus, adalah anggota badan yang terpotong oleh benda tajam sehingga terpisah daripada badan. Seterusnya, mari kita lihat cara untuk menghilangkan hadas bagi sebahagian kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Berikut ditunjukkan contoh beberapa gambar sebahagian kecil anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Antaranya ialah luka kecil pada bahagian kaki, pada bahagian muka dan juga pada bahagian jari. Cara menghilangkan hadas bagi sebahagian kecil anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air. Pertama, wuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang luka, sapu air ke atas luka tersebut. Jika luka itu tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat dan tidak perlu diqada. Seterusnya, mari kita lihat pula cara untuk menghilangkan hadas bagi sebahagian besar anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Berikut ditunjukkan contoh beberapa gambar sebahagian besar anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Contohnya di bahagian lengan, kepala dan kaki. Cara menghilangkan hadas bagi sebahagian besar anggota wuduk tidak berbalut dan tidak boleh terkena air ialah jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh dikenakan air, pesakit perlu bertayamum dan menunaikan solat tanpa perlu qada.
Seterusnya, mari kita lihat cara menghilangkan hadas bagi seluruh anggota wuduk yang tidak berbalut dan tidak boleh terkena air seperti luka melecur, kesan terbakar atau digigit binatang buas. Caranya ialah, pertama, pesakit hendaklah mengangkat hadas dengan cara bertayamum. Tetapi jika sekiranya pegawai perubatan ataupun doktor mengesahkan bahawa pesakit tidak boleh bertayamum, maka solat hendaklah ditunaikan tanpa mengangkat hadas dan solat tidak perlu diqada selepas sembuh. Seterusnya, mari kita lihat cara menghilangkan hadas bagi anggota wuduk yang berbalut dan tidak boleh terkena air, sama ada pada sebahagian ataupun seluruh anggota wuduk, sama ada dibalut kerana luka ataupun merawat anggota badan yang patah. Caranya ialah, pertama, kita berwuduk seperti biasa. Apabila sampai ke anggota wuduk yang berbalut, sapu air ke atas balutan. Jika balutan tidak boleh disapu dengan air, elakkan daripada menyapunya. Tunaikan solat tanpa perlu diqada. Seterusnya, mari kita cuba buat latihan berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang berkaitan dengan tajuk rukhsah menyapu balutan. Soalannya, petikan akhbar di atas menyatakan sebanyak 80% pesakit yang beragama Islam di sebuah hospital tidak solat dengan pelbagai alasan. Berikan pendapat anda mengenai pernyataan tersebut. Baik, idea utama dalam jawapan ini ialah pesakit tidak sepatutnya meninggalkan solat walaupun dalam keadaan sakit. Manakala huraian ringkas bagi jawapan ini pula ialah kerana terdapat rukhsah melakukan ibadah seperti berwuduk dengan cara menyapu balutan. Manakala huraian lengkap bagi jawapan ini ialah melalui rukhsah pesakit dapat melakukan ibadah mengikut kemampuan sendiri. Manakala kesimpulannya ialah oleh itu setiap umat Islam tidak boleh meninggalkan solat walaupun berada dalam keadaan sakit. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini ialah sakit tidak boleh jadikan alasan untuk tidak solat kerana umat Islam wajib melakukan solat walau dalam keadaan apa sekalipun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.